duk makan dengan dia. Selalu kalau pi makan dengan dia ni, tak dan habis dia celapak bayar lah. Ni kawan kita Tapi ada waktu-waktu dia tak celapak. Dia kata amboi bulan ni, amboi, dia buat amboi tu dia tak ada duit lah tu. Kita lah pula celapak. Ni kena ke dia belakang. Kita nak kawan hak macam tu, dia faham. Kita tak gaduh duk habaq Dia dah boleh faham kita. Dia menjiwai diri kita. Macam tu dia kata, ciri-ciri yang kita perlu buat kawan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bahagia Sayyidul Fadilah Ustaz Abdul Hadi bin Awang, Tuan Imam, juga pengurusi qaryah masjid, staf jawatan kuasa dan pegawai masjid, para asatizah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah pada malam ni. Sekali lagi kita diberikan perkenan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita ni berada pada fasal yang ketiga, Sairus Salikin, juzuk kedua, bab yang kelima. Kita duduk dalam fasal yang ketiga. Lah itu 9 Mac. Fasal yang ketiga, yakni fasal pada menyatakan segala sifat yang disyaratkan akan dia pada orang yang dipilih sebagai sahabat. Fasal ni buat mai kat kita ciri-ciri ataupun sifat yang boleh kita jadikan sahabat dalam hidup kita. Itu maksud dia. Syekh kitab kita ni dia buat main 5 sifat. Ada 5 sifat dalam fasal ni. Maknanya kalau nak buat kawan, nak cari orang yang boleh jadi kawan, jadi sahabat, dia ada 5 sifat. Bulan Mac itu ni kita bincang sifat yang pertama, yakni sifat yang pertama nak jadi kawan ni mesti orang tu orang yang berakal. Itu nombor 1. Nak jadi sahabat mesti dia berakal. Apa maksud berakal? Cerdik. Cerdik ni beza dengan pandai. Ana urai sikit lah. Syar itu urai panjang lah. Cerdik ni bila sebut berakal ni cerdik. Cerdik itu beza dengan pandai.
Pandai ni dari segi keilmuan, akademik. Dia mengaji, dia pandai, periksa dia dapat tinggi, hafalan dia kuat, tu orang pandai. Orang pandai ni boleh diukur dengan peperiksaan. Nak tahu budak sekolah rendah pandai tak pandai, dia ada UPSR. Boleh tengok pandai. Cerdik tak boleh. Cerdik tak boleh disukat dengan peperiksaan. Tapi kalau pandai boleh. Betul orang tua-tua sebut cerdik pandai. Cerdik satu bab, pandai satu bab. Masuk sekolah menengah, nak tengok budak ni pandai tak pandai mengaji. PMR, SPM, STPM, STAM. Masuk universiti, nak tengok dia pandai tak pandai dari segi ilmu yang kita bagi kat dia 2-3 tahun. Dia ada sarjana, dia ada sarjana muda, sarjana PhD, itu pandai. Mengukur kepandaian. Bukan hak tu dimaksudkan. Yang dimaksudkan ni berakal, cerdik. Cerdik ni makna dia pandai meletakkan sesuatu keadaan ataupun diri dia pada tempat ataupun keadaan yang memerlukan. Ada orang dia mengaji taklah pandai, tapi dia cerdik. Dia mengaji tak pandai mana pun, takat lepas SPM, tapi dia cerdik mengatur hidup dia. Dia cerdik menyusun keluarga dia macam mana. Dia berniaga ke, dia bekerja ke. Dia pandai menyusun hubungan dia dengan jiran dia. Itu panggil cerdik. Ada orang pandai tak cerdik. Mengaji tinggi, duk keling dengan mak mentua hari-hari, tak cerdik. Hak orang melawak pun dia kata sungguh. Hak orang sungguh pun dia kata melawak. Tu tak cerdik. Walaupun dia pandai. Yang nak buat sahabat ni, Nabi suruh cari hak cerdik tu. Nombor satu. Kita kalau dapat kawan hak cerdik, kita kiah pun dia faham tu orang cerdik. Orang pandai belum tentu. Orang pandai ni kita kiah dia duk faham hak kiah tu. Padahal ada maksud tersurat di sebalik kiasan. Tu orang cerdik. Orang cerdik ni Tuhan bagi ilham kat dia, dia boleh menangani sesuatu keadaan tu sesuai. Boleh beza, no? Jadi bukan maksud pandai tu, tapi maksud cerdik tu. No? Jadi sifat pertama berakal. Berakal ni cerdik kecerdikan dia. Betul lah orang yang dapat kawan yang cerdik. Kita tak ada duit, tapi kita tak abang kat dia, dia faham kita ni tak ada duit. Tu cerdik. Pandai ni belum tentu cerdik ke. Lah dah dia tak abang kat aku. Dia ada orang dia cerdik, dia boleh faham dah kita. Jadi sifat pertama cerdik. Okey, tu kita bincang dah bulan lepas. 2 muka surat tu pun. Mari kita tengok sifat yang kedua pula. Nak buat sahabat ni. Okey, sifat yang kedua. Sifat yang kedua, orang yang baik perangainya. Syekh kitab kita kata, hak pertama tadi cerdik, berakal. Hak kedua ni nak buat kawan, dia kata orang tu kena baik perangai dan menghimpunkan Al-Qamah Al-Asaridi rahimahullahu ta'ala akan segala perangai yang baik itu di dalam wasiatnya bagi anaknya ketika hendak mati ia dengan katanya. Jadi syekh kitab kita kata sifat yang kedua perangai baik. Perangai baik itu macam mana? Dia mai kata-kata Al-Qamah. Kata-kata Al-Qamah yang kata ciri-ciri orang perangai baik itu macam mana? Dia kata. Apa kata Al-Qamah kepada anak dia ketika mana dia dalam keadaan nazak, dia nak meninggal, dia panggil anak dia, dia pesan.
Jadi Syekh kitab kita petik kata-kata tu sebagai panduan baik perangai itu macam mana. Dia kata apa? Hai anakku, ya bunayya, wahai anakku, jikalau mendatang hajat bagimu kepada bersahabat, maka perbuat sahabat olehmu akan seseorang. Alqamah kata ke anak dia, kalaulah hang ni berhajat, teringin nak cari kawan, maka hang kena cari kawan yang apa? Yang apabila engkau khidmatkan akan dia, nescaya memeliharakan ia akan dikau. Dia kata yang pertama, nak cari kawan ni, yang kata baik perangai ni, bila kita khidmat kepada dia, kita tolong dia, nescaya dia pandai balas pertolongan kita. Tu orang yang baik perangai. Orang tolong dia boleh balas. Balas ni banyak cara lah. Pertama, balas yang pertama mengucap terima kasih, tu balasan. Bukan mesti balas ni dengan RM2. Paling kurang dia berterima kasih kepada kita tu adalah satu balasan. Ni kita tolong, terima kasih, minta maaf. Kadang-kadang kita duduk tunggu simpang jalan tu, orang slow bagi kita jalan, angkatlah tangan, terima kasih ke dia. Nisa dia bagi jalan, keluar cuai, senyum benda. Orang ni tak reti balas dasar orang. Kita lah kena macam tu. Janganlah kita bagi jalan tuntut orang. Orang bagi jalan kat kita, angkatlah tangan sikit, terima kasih, bagi lampu ke apa ke, itu balasan. Itu orang yang baik perangai yang pertama. Dan jikalau engkau taulani akan dia, nescaya memperhiasi ia akan dikau. Apa maksud taulan? Kita rapid dengan dia. Taulan ni rapid sungguh lah, bahasa Kedah kata. Kita ni tuan-tuan, kalau kita sebut awal-awal dulu, dia kawan ni dia banyak peringkat. Sebab itu istilah yang lebih tepat bersahabat, sahabat. Sahabat ni maknanya rapid sungguhlah, taulan sungguhlah dengan kita. Kawan-kawan ni rata ada kawan kedai kopi, ada kawan tempat kerja, ada kawan mengai, kawan lah kawan. Tapi kalau sahabat, dia orang yang menyenangkan kita. Kalau kita nak berjalan, kita berjalan dengan dia, kita tahu oh sahabat tu. Kawan ni, berkawan lah ramai tak apa, tapi bersahabat ni, ni kitab ni duk ajak ni, pilihlah sahabat yang ada ciri-ciri ni. Pertama tadi sahabat hak cerdik. Berkawan dengan orang tak cerdik pun tak apa, pasal kita bukan nak orang panggil apa, nak lama-lama dengan dia. Tapi kalau sahabat kena cerdik. Yang kedua baik perangai. Dia kata apa dia baik perangai? Bila kita berkawan dengan dia, maka dia memperhiasi akan kita. Maksud dia apa? Kita berkawan dengan dia, harga diri kita ni meningkat. Maksud bila kita berkawan dengan dia tu, tempiah baik dia tu lekat ke kita. Cari sahabat macam tu. Jangan kuih duk berkawan dengan dia, orang duk peleceh kita lagi. Maksud dia kita cari sahabat yang bila kita duduk dengan dia tu, ataupun kita berkawan dengan dia tu, harga diri kita tu makin elok. Ni kita pergi duk cari sahabat, Allah. Mereka kata kalau dia tak kawak pun adik-beradik kawak. Tu maksud dia. Biar kita berkawan dengan orang, kalau dia tak tu imam pun paling kurang makmum. Jadilah. Itu maksud dia. Bila kita berkawan dengan dia, dia perhiaskan diri kita tu jadi elok. Alqamah pesan pada anak dia. Dan jikalau duduk
ketiadaan dengan dikau belanja, nescaya memberi belanja akan dikau, yakni jikalau engkau ketiadaan mempunyai belanja, nescaya memberi ia akan dikau belanja. Berbuat olehmu sahabat akan makni jikalau engkau tak ada belanja, nescaya memberi ia akan dikau belanja. Dekat tu. Tuhan nombor 3. Maksud dia apa? Kita sesak, dia faham sesak kita. Walaupun kita tak habaq kata kita sesak. Tu balik hak pertama tadi, cerdik. Duk makan dengan dia. Selalu kalau pi makan dengan dia ni, tak dan habis dia celapak banyak lah. Ni hak kawan kita tak dan kita habis makan tu, dia duk makan dengan kita, dia celapak lah, tahu lah celapak. Orang Kedah tak tahu celapak lah. Dia celapak banyak lah. Tapi ada waktu-waktu dia tak celapak. Dia kata amboi bulan ni, amboi, dia buat amboi tu dia tak ada duit lah tu. Kita lah pula celapak. Ni kena ke dia belakang. Jadi dia orang yang kita nak kawan hak macam tu, dia faham. Kita tak gaduh duk habaq dia dah boleh faham kita. Dia menjiwai diri kita. Macam tu dia kata, ciri-ciri yang kita perlu buat kawan kepada kita. Berbuat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau hulurkan akan tanganmu itu dengan memberi akan dia kebajikan, nescaya menghulurkan ia akan tangannya membalas akan kebajikanmu itu. Maksud dia apa? Cari kawan yang kata baik perangai ni, bila kita tolong dia buat sesuatu kepada dia, nescaya dia akan berbuat sesuatu kebaikan juga kepada kita. Maknanya kita menghadiahi dia. Ada waktu-waktu dia pula hadiah kat kita. Ni kita yang duk hadiah ke dia, ataupun dia saja duk hadiah ke kita. Makna dia ingat ke kita. Lama-lama sekali mai hantar sayur, mai hantar ikan gantung depan pagar tu. Kita pula lepas tu. Ni harap duk makan hak dia Dia tak pernah duk rasa hak kita. Berbalas-balas hadiah. Kalau tuan-tuan nak catit macam tu lah. Itu sunnah tu. Nabi suruh kita berbalas-balas hadiah. Orang kita ni kadang-kadang kalau sebut hadiah ni dia nampak buh lang kotak dah hadiah ni. Tuan-tuan pergi belikan seludu, buang sekok, potong siap-siap, 3-4 katam, mai bagi ke dia, hadiah lah tu. Bukan mesti hadiah tu kita duk bayang. Hadiah ni pemberian, tanda ingatan, itu hadiah nama dia. Jadi cari kawan hak macam tu. Kita boleh hadiah ke dia, dia boleh hadiah ke kita. Dan jikalau melihat ia daripadamu akan kebajikan, nescaya membilang ia akan dia. Maksud dia, hak kebaikan yang kita buat ni, dia sebut-sebut. Kita bukanlah mau orang duk sebut kebaikan. Di sini bermakna dia ni tak suka sebut hak buruk kita. Allah hak baik kita dia duk sebut. Itu satu kebaikan. Tak mau cari kawan yang duk peleceh kita belakang. Dan jikalau melihat ia daripadamu akan kejahatan, nescaya menutup ia akan dia. Kejahatan di sini ialah aib diri. Bukan buat jahat dia kena tegur lah. Kejahatan di sini maksud aib, ada kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan tu pula tak berkaitan dengan orang ramai, kelemahan diri. Jadi dia sembunyi, dia tak heboh-heboh kat orang. Cari kawan macam tu. Perbuat olehmu sahabat. Semua yang Al-Qamah senarai ni 12. Ni hak ketujuh. Dia tak tulis ketujuh, saya tolong bahagi tu. Perbuat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau meminta akan dia, nescaya memberi ia akan dikau. Cari kawan yang mudah, tak kedekut lah.
Tuan-tuan berkawan dengan orang yang tak kedekut. Carilah kawan yang tak kedekut. Tapi nak dapat kawan tak kedekut ni, kita sendiri jangan kedekut. Lalunya orang kedekut ni, kawan dia pun kedekut. Dia kena mula dengan kita. Kita tu sendiri ada sifat pemurah, jangan kedekut sangat. Ni makan kira nak harap duit orang ni. Biarlah sama-sama kawan-kawan kita ni pakat-pakat kalut nak bayar. Dan jikalau diam engkau daripada meminta akan dia, nescaya memulai memberi, ia akan dikau. Yang ke-8 ni kita tak sebut apa pun, tapi dia berusaha membantu kita. Kadang-kadang hak tadi kita susah, hak ni tak susah, tetapi dia bersedia. Macam tuan-tuan di duduk taman kampung, tuan-tuan nak buat kenduri, kawan-kawan hak baik ni dia pergi tanya, ni kami nak tolong apa ni. Walaupun tuan-tuan nak buat kenduri tu catering contohlah kan, tapi yang kata sahabat ni dia pergi tanya. Bukanlah kita susah, kita ada duit nak buat, tapi yang maksud dia ni hak tu, maknanya dia nak bersama dengan kita, apa yang boleh bantu. Cari kawan-kawan ni sampai nak kena kelui. Dah lah kelui buat tak dengar pula, letih kita. Dan jikalau turun dengan dikau kepapaan, turun dengan dikau kepapaan ni maksud bankrupt ke, niaga tak jadi ke, tambah musim-musim Covid ni ke apa ke, nescaya memberi sedekah ia akan dikau, dia bantu kita. Perbuat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau berkata, nescaya membenarkan ia perkataanmu. Dia sokong kita, apa yang kita hasrat dia sokong. Aku bercadang nak buat satu benda macam ni, oh bagus, mai kita bantu. Macam tu. Benda baiklah. Dia tolong support kita. Tolong support kita. Dan apabila engkau serah akan dia pekerjaan, nescaya mengerja ia akan dia. Cari kawan yang kata baik perangai ni, makna boleh harap. Kalau kita bagi kerja kat dia tu, tak gaduh fikir lah. Dia settle lah. Cari hak macam tu. Jangan hak kita bagi kerja, kita pula nak kena pergi duk, macam orang kata apa, pahat dengan pemukul. Lagi tak kata tak buat, lagi tak kata tak buat. Dan kita serah-serah kat dia tu, adat kata tu macam selesai dah lah. Cari kawan-kawan yang macam tu. Dan yang terakhir, jikalau engkau berbantah dengan dia, nescaya melebihkan ia dan memenangkan ia akan dikau. Yang dia kawan macam mana ni? Yang jenis tak suka bertengkar, dia cari kawan macam tu. Dia tak suka bertengkar, lebih-lebih kurang tu. Ada orang tuan-tuan dia syok bertengkar, ada. Kadang-kadang tu bukanlah benda besar sangat. Harga tambang bas halus start di Kuala Lumpur ya, berkelahi nak pecah meja, tak cakap di mana hari, left group. Benda kecil. Tapi ada orang macam tu, dia syok lah nak bertengkar, padahal benda Allah. Ihlah tambang bas berapa dit Kuala Lumpur? 52. Hai, 52 apa? 55 dah. Oh tu kah? Saya tengok tadi 50 dah. Dah 55 biar pergi dia. Ya, kita pun patah balik macam tu. Tidak, tengkak kawan ni pun sombong elok, kawan ni pun sombong elok. Benda kita mambah ya. Jadi cari kawan yang benda tak perlu diperdebatkan, dia tak perlu. Benda tu tak perlu. Kalau dia betul pun kita kena beli tiket, dia salah pun kita kena beli juga. Dua-dua tu ya. Kita mau kawan yang macam tu, yang berlebih kurang lah, tak ada keperluan untuk berdebat tu sah. Kalau ada sila. Dan kata setengah ulama, jangan engkau bersahabat melainkan akan seorang daripada dua laki-laki. Maksud jangan, bahasa kita lah no, jangan hang berkawan
melainkan salah satu daripada dua jenis ni. Yakni yang pertama dia kata, laki-laki yang engkau belajar daripadanya akan sesuatu daripada pekerjaan agamamu, maka memberi manfaat ia akan dikau. Pertama. Yang kedua, atau laki-laki yang engkau ajar akan dia. Yang tadi engkau belajar akan dia, yang ni yang engkau ajar akan dia, akan sesuatu daripada pekerjaan agamanya, maka menerima ia daripadamu. Dan dia kata, saya urai sikit, laki-laki yang ketiga hak ni tak mau yang lain daripada itu, maka engkau lari daripadanya. Maksud dia apa? Kalau nak berkawan, dia kata, jenis yang kita boleh tumpang belajar, atau kita boleh tumpang mengajar. Janganlah belajar pun tak boleh, mengajar pun tak mau. Jangan itu. Mana nak cari kawan ni, kalau dia pandai, kita boleh tumpang ilmu dia. Kalau dia tak pandai, dia mau dengar kata kita. Tu. Ni dah lah, kalau bahasa orang tua kita apa? Bila you bot apa? Cuma bot cerdik. Cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh ajak. Orang tua dah sebut. Cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh ajak. Pandai lah maksud tu. Pandai tak boleh tumpang, bodoh tu orang tak boleh ajak, tak mau dengar, tak mau hak tu. Cari hak dua ni. Satu, kalau dia ada ilmu, kita boleh tumpang. Yang kedua, kalau dia tak mau ilmu, dia bersedia menumpang. Cari kawan hak macam tu. Dan berkata Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Imam Junaid kata apa? Bahawasanya bersahabat akan daku orang yang fasik, yang baik perangainya, terlebih kasih kepadaku daripada bahawa bersahabat akan daku orang yang qari, orang alim lah, tapi jahat perangai. Imam Junaid Al-Baghdadi kata, dia kata apa? Kalaulah aku ni diberi pilihan, bahasa kita macam tu lah. Nah, antara yang pertama ni, dia taklah alim, tapi perangai dia baik. Ni pasal kita masih duduk bincang sifat kedua ni, sifat baik perangai. Banding dia tu alim tapi huduh perangai. Imam Junaid kata, aku lebih suka hak tak berapa pandai tadi ni tapi berangai baik, daripada hak pandai ni, hak alim ni tapi buruk perangai. Pasal apa Imam Junaid kata macam tu, tuan-tuan? Pasal apa? Tuan-tuan jangan mengkit lagi, silap faham lah. Maksud dia di sini, kepandaian orang kita tak boleh tiru on the spot lah. Contoh, Ahmad dengan Ali. Ahmad ni alim. Alim pada Ahmad ni, dia bukan boleh, orang panggil apa, Ali pi tiru sebiji, tak boleh. Alim, ilmu tu dia bukan boleh tiru. Tapi kalau perangai tuan-tuan, sat aja boleh tiru, terikut. Sebab itu Nabi suruh kita tengok, nak kenal seseorang, tengok member dia siapa. Member dia tu kelaku macam mana, dia tu tak jauh beza dengan member dia. Pasal perangai ni mudah, dia mudah terikut sangat. Kita duduk satu kereta 6 jam nak pergi KL dengan orang yang perangai huduh. Tuan-tuan, kalau tak banyak pun sikit lekat perangai, lekat tu baru 6 jam, 6 hari, 6 tahun. Tapi kalau ilmu kita tak mengadap dia, tak ada.
Dia bukan nak main terbang main kat kita. Itu maksud dia. Jadi orang yang alim tapi jahat perangai dia, Imam Junaid kata aku tinggal pasal aku takut terikut dengan perangai dia tu, ilmu dia tu, dia tak terbang main. Nak kena pergi mengadap mengaji dia. Tapi orang tu baik perangai walaupun dia tak pandai mana. Itu lebih selesa. Satu hati kita pun selamat. Dia perangai dia baik, mulut tak jahat. Dia pandai tapi mulut jahat, kata ke orang ni terjai. Sakit telinga, sakit hati. Maksud Imam Junaid, wali Allah sang tu. Wali Allah sang. Jadi cari orang yang baik perangai. Yang baik lagi dia tu pandai, perangai pun baik. Tu cantik lah. Nombor satu lah. Dan berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, jauhi olehmu akan bersahabat dengan 3 golongan daripada manusia. Imam Sahal bin Abdullah kata, jangan berkawan dengan 3 jenis ni. Yang pertama dia kata jangan berkawan orang yang gagah, yang lalai akan Allah Ta'ala. Maksud dia orang tu kuat, orang tu sihat, tapi amal ibadah tak buat, tapi sihat, kuat. Ataupun orang tu ada kuasa, tetapi dengan kuasa dia tu dia tak guna pada jalan Allah. Nak kawan dengan orang macam ni, dia tak rosak. Walaupun ada kuasa, dia boleh guna kuasa dia, tapi dia tak guna kuasa dia untuk kebaikan, untuk jalan Allah. Tu saya duk kawan orang macam ni, dia kata tak ada manfaat kepada kita. Yang kedua, orang yang qari. Apa dia orang qari? Yang qari ni yang mudahinin. Apa dia mudahin ni? Yakni qari yang riak, yang berkehendak puji daripada manusia. Yang duk kawan, dia kata tadi orang yang berkuasa, ni pula orang yang alim, orang yang pandai, tetapi alim dan pandai dia tu syok kepada puji-pujian orang. So kawan, dia kata kawan dengan orang macam ni, takut-takut kita pun terikut dengan dia, syok dengan lambungan orang. Syok orang duk lambung, orang duk puji, kita duk kawan dengan dia, kita pun syok. Awak tak ada orang puji kita hari ni. Dia susah orang tak puji dia. Dan ketiga, jauhilah orang yang mutasawwif. Siapa yang mutasawwif ni? Yakni yang jahil ia akan ilmu syariat dan ilmu tariqat. Maksud dia cenderung kepada sufi, cenderung kepada tasawuf, tapi tak faham ilmu syariat. Tasawuf ni bukan salah, benda tu tak salah, elok, tapi bila hak syariat pun tak selesai, had usuluddin, tauhid, fiqh pun tak selesai, dia duk kira makrifat hakikat apa ni. Bukan salah ke ilmu makrifat tu, tak salah, tetapi hak basic tu selesai dulu, kan? Ilmu tauhid kita mengaji asas ni, ilmu fiqh ni pergi duk cerita makrifat hakikat syariat pun tak selesai, duk pompang hakikat syariat seluar pendek atas pada paha, mana syariat pun tak selesai lagi. Selesai dulu, biar bertakah-takah. Kita menuntut ilmu ni, dia ada dia punya takah-takah dia, satu jangan kelang kabut lagi. Jenis-jenis tu jangan. Lah ni banyak jenis tu. Banyak tuan cerita hakikat makrifat ni. Kita tengok dia pun tak apa nak semayang kan. Tengok anak bini pun longgak sembang hakikat makrifat. Dan berkata Imam Ja'far As-Sadiq rahimallahu ta'ala, jangan engkau bersahabat akan 5 orang.
Ya, Imam Ja'far Shadiq kata pula, 5 orang ni jangan duk berkawan. Pasal duk berkawan lah dengan 5 jenis ni. Siapa dia 5 jenis ni? Mari kita tengok ni lah. Lepas ni sifat yang ketiga. Sifat ketiga bulan depan pula. Apa dia 5 orang ni? Yang pertama, orang yang banyak berdusta. Imam Ja'far kata jangan berkawan dengan orang yang suka muhung. Muhung ni tuan-tuan tabiat. Bohong gagah lagi sekali-sekala, dan muhung. Dia bohong ni kadang-kadang dan dia main muhung. Dia jadi besar. Muhung ni tuan-tuan jangan kata orang biasa. Hadut ceramah atas pentas pun kena muhung. Pasal apa? Pasal dia besar. Dia besar. Kalau dia tak muhung tu dia tak syok. Dia tak boleh nak bagi orang seronok dia cerita tu. Dia kena muhung lebih sikit. Dia besar. Jadi jangan berkawan. Tuan-tuan bayang, kalau dia boleh muhung orang lain, takkan dia tak muhung kita? Kalau dia ada bisa muhung kita semua tu, dia jual kita 2-3 rupang tu. Sama muhung, jangan. Hak kedua, orang yang kurang akal. Hak kita bincang sifat pertama hari tu lah. Yang ni pasal dia petik pula kata-kata Imam Ja'far. Orang kurang akal, orang tak cerdik. Yang ketiga, orang yang kedekut, kikir, kedekut. Kedekut. Allah, kedekut ni tuan-tuan tak boleh tumpang. Orang yang kedekut jauh daripada Allah, dekat dengan neraka. Beza dengan pemurah. Jauh daripada neraka, dekat dengan Allah. Pemurah ataupun tabiat lah. Kalau kita tak latih diri jadi tak kedekut ni tuan, tak boleh. Dia kena latih dari kecil. Kedekut ni kalau tak latih dia tuan-tuan sampai menikah dia kedekut. Bukan dia kedekut dengan orang lain, dengan lelaki dia pun dia kedekut, dengan bini dia pun dia kedekut. Kalau tak latih. Itu kita kena latih anak-anak ni dari kecil, jangan kedekut. Saya pernah jumpa orang lelaki bini kedekut. Dekut sama-sama mereka. Kita tak boleh bayang tuan-tuan. Pasal kita ni kita beli ni macam bini beli lah. Bini beli macam kita beli. Tapi ada orang yang macam tu. Pasal apa? Pasal dia dah jadi tabiat. Biasa dalam hidup dia. Dia duk tengok mak pak dia kedekut, dia pun menikah, dia jadi kedekut lah dengan lelaki bini dia. Dia jadi macam tu. Nanti anak-anak dia pun nikah kedekut macam tu juga. Pasal dia biasa. Dia biasa tengok mak ayah dia tu berkira, dia pun berkira. Jadi jangan dia dah, kalau berkawan tu takut-takut tempiah penyakit tu mai kat kita. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang penakut. Jangan duk berkawan dengan orang penakut. Yang kelima, orang yang fasik. Ini 5 ni. Dan sifat yang ketiga, yang ni insya-Allah kita sambung bulan depan. Jadi sifat pertama tadi apa tuan-tuan? Sifat pertama, orang yang berakal. Orang berakal ni apa dia? Kita urai tadi, cerdik ni. Bukan orang pandai, orang cerdik. Yang kedua, orang yang baik perangai. InsyaAllah bulan depan. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ni orang yang beragama. Ni kita urai pula. Beza antara orang agama dengan orang beragama. Ini bulan depan insya-Allah. Jadi kita tangguhlah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.